Okay, Assalamualaikum kelas. Dalam video ni, cikgu akan terangkan penyelesaian untuk soalan nombor 8, 9, 10 dan 11. Okey, so tengok soalan 8. Sebuah kedai menjual 52 helai kemeja T dan 52 helai seluar dengan harga 1,716 pada bulan Januari. Pada bulan Februari, kedai itu menjual sebanyak 60 helai kemeja T dan 50 helai seluar dengan harga 1,800. So, soalan kata menggunakan kaedah matriks. Hitung harga sehelai kemeja T dan sehelai seluar. Okey. So, first kali dalam langkah kerja kita, kita bagi nama dulu. Harga sehelai kemeja T ni kita letakkan sebagai X. Okey. So, X ni adalah harga satu kemeja T. Dan kita letakkan Y sebagai harga satu helai seluar. Okey, so nanti in the end kita akan cari apakah nilai X, apakah nilai Y. Okey, so berdasarkan pernyataan yang dia bagi pada kita, dia kata dia jual pada bulan Januari, dia jual 52 kemeja. Okey, so kalau 52 helai, harga sehelai adalah X. So kita akan tulis 52 darab dengan X. Okey, 52 helai darab dengan harga untuk sehelai. Dan tambahkan dengan seluar pun dia jual 52 helai. So that means 52Y. So harga untuk semua ni adalah 1,716. Kemudian bulan Februari pula dia jual 60 kemeja. That means 60X. And then ada 50 helai seluar. That means 50Y. So harganya adalah 1,800. So ini nak menggunakan kaedah matriks macam yang kita selalu buat dalam kelas. So soalan ni very direct lah. So awak susun je lah. 52 di sini, 52 di sini. Sini ada 60, sini ada 50. Okey, 52 ni ambil daripada persamaan pertama. And then 60 dengan 50 ni ambil daripada persamaan kedua. So di sini kita akan letakkan X, Y. Sini kita letak 1716, 1800. So sekarang ni kita nak cari nilai X dan Y. So penyelesaian dalam menggunakan kaedah matriks, kita akan buat kalau kita nak cari X, Y. Apa yang kita akan buat ialah kita cari di sini matriks songsang. Matriks songsang kepada yang mana? Matriks songsang kepada yang ini. Okey, matriks songsang bagi yang ini, yang kuning ini. Okey, lepas tu kita darabkan dengan matriks ni kita letak dalam bentuk matriks lah nanti. Okey, darabkan dengan matriks 1716, 1800. Okey. So kita proceed. Macam mana nak cari matriks songsang? Kita dah belajar 1 per dengan yang mana? 52 kita darab dulu dengan 50. Okey, 52 darab dengan 50. Kemudian kita tolakkan 52 di sini darab dengan 60. 52 darab dengan 60. Kemudian apa yang kita buat? Yang kita buat ialah, saya kena alihkan yang sebelah ni jap. So kita akan buat tukar tempat tu, yang tukar tempat. Okey, 52 dengan 50 akan tukar tempat. So sini jadi 50, sini jadi 52.
So, untuk yang 2 lagi, kita tak tukar tempat, kita cuma tukar simbol. 52 di sini positif, dia akan jadi negatif 52. Yang bawah ni positif, dia akan jadi negatif 60. Okey. Kemudian belakang ni mesti letak lagi lah yang ni. Okey, jangan lupa 1716 1800. Okey, so step ni tolong hafal lah. Kalau siapa tak ingat-ingat lagi tu, hafal dia punya step. So XY sama dengan 1 per. Okey, so ni kita kira lah 52 darab 50 tolak dengan 52 darab dengan 60, kita akan dapat negatif 520. Kemudian bahagian sini kita perlu darabkan matriks. So macam mana nak darabkan matriks? Dia mesti cikgu dah pasal banyak kali horizontal. Yang matriks yang depan ni kita tengok secara horizontal. Matriks yang dekat belakang ni kita tengok secara vertikal. Okey. So pasangannya ialah 50 dipasangkan dengan 1716 dan negatif 52 dipasangkan dengan 1800. Okey, sebab kalau kita tengok secara horizontal, ini adalah yang pertama. Kalau kita tengok secara vertikal macam ni, ini adalah yang pertama. So yang pertama pasangkan dengan yang pertama. So ni yang kedua. Sebab kita baca dari kiri ke kanan, yang ni kita baca dari atas ke bawah. Okay, so ini yang kedua dipasangkan dengan yang kedua. Okey, so bermaksud awak akan tulis. Yang sini sebenarnya awak boleh terus tekan kalkulator je. 50 darab dengan 1716. Awak tambahkan dengan negatif 52 ni darabkan dengan 1800. Awak boleh terus tulis jawapan. Okey, tapi sini cikgu sajalah nak tulis supaya mungkin kalau awak nak buat revision, awak nampaklah apakah stepnya. Okey, so awak kena buat sebenarnya adalah 50 didarabkan dengan 1716, kemudian awak tambahkan negatif 52 didarabkan dengan 1800. Okey. So kalau untuk yang bawah, negatif 60 ialah yang pertama. So dipasangkan dengan yang pertama di sini 1716. So awak akan buat negatif 60 darab dengan 1716. Kemudian awak tambahkan, ambil 52 pula. Okay, darabkan dengan 1800. Okay. So, di sini awak akan dapat XY. Negatif 1 per 520. So, ini kira dengan kalkulator. Awak akan dapat negatif 7800. Dengan negatif 9360. So dalam exam kalau step ni tak ada, tak apa ya. Yang ni. Okay, kalau awak terus kira je guna kalkulator pun boleh terus up to this step. Okay, so XY sama dengan okay, so sekarang ni kita akan darabkan negatif 1 per 520, kita kena darabkan dengan negatif 7800. So, kita akan dapat jawapan dia adalah 15. Dan negatif 1 per 520 ni kita darabkan juga dengan negatif 9360. Kita akan dapat jawapan dia adalah 18. Ini bermaksud X adalah 15, Y adalah 18. Jangan tinggal jawapan awak macam ni sahaja. Awak kena bagi conclusion ataupun kena bagi jawapan akhir. Okay, jawapan akhir dia ialah harga satu helai kemeja ialah RM15 dan harga satu helai seluar ialah RM18. Okay. So, itu adalah untuk soalan matriks nombor 8. Kita pergi kepada soalan nombor 9. Soalan luas dan kecerunan di bawah graf.
Dia kata rajah menunjukkan graf jarak masa. Okey, so di sini adalah jarak, di sini adalah masa. Yang penting ialah awak perlu tengok dia punya unit. Ini dalam kilometer, ini dalam minit. Okey, unit sangat penting untuk topik yang ni. Okey, dia kata graf jarak masa ni bagi perjalanan Farid ke kompleks sukan untuk bermain badminton dan pulang ke rumah dengan menunggang motosikal. Bermaksud kalau kita faham graf ni, dia daripada satu tempat kat sini. So, dia jalan sampailah tempat badminton. Okey, kompleks sukan ni. Lepas tu, kenapa dia mendatar je dekat sini? Okey, ini dia menaik sebabnya apabila masa bertambah, jarak pun bertambah. Maksudnya dia berjalan lah. Dia berjalan. Dia bergerak pergi ke kompleks sukan. Dan dekat sini kenapa jarak dia maintain je? Sebab dia duduk je dekat kompleks sukan tu main badminton. Dia tak pergi mana-mana dah. Okay, that's why sini jarak dia maintain. Tak berubah. Kemudian dia patah balik sini. Ini dia turun ni maksudnya dia berpatah balik ke rumah dia. So, soalan A, hitung laju. Hitung laju dalam kilometer per jam bagi motosikal itu dalam tempoh 15 minit yang pertama. So, kita tengok 15 minit yang pertama lah dulu. Okey, ini daripada 0 kepada 15. Okey, masa memang dia bagi dalam minit. So, ini adalah 15 minit pertama. Cuma tengok soalan. Soalan dia minta laju tu dalam kilometer per jam. Okey, so instead of minit, dia guna jam. Okey, jadi kita cuba selesaikan. Pertama, awak mesti tahu rumus laju. Laju adalah jarak bahagi masa. So, dia nak laju ni dalam kilometer per jam. Bermaksud jarak ni dia nak dalam kilometer dan masa ni dia nak dalam jam. Okey, so untuk 15 minit yang pertama, so bahagian sini 15 minit yang pertama. So jarak ni awak tengok dia bermula daripada 10, dia pergi sehingga ke 20. Bermaksud jarak yang dia lalui adalah sebanyak 10 kilometer. Okey, sebab dia start pada nilai 10. Dia bukan start daripada nilai 0. Awak jangan tersalah ambil 20 jarak dia. Dia start daripada nilai 10, dia pergi sehingga 20. Maksudnya jarak dia hanya 10 km. Dan bahagikan dengan masa. So, masa dia 15 minit. 15 minit, tapi dia nak dalam jam. So, kita kena tukar dalam jam. So, minit nak tukar kepada jam. Kita perlu bahagi 60. So, tolonglah jangan tertukar lagi. Minit nak tukar kepada jam, bahagi ke darat ke bahagi. Okay, so ini dalam jam. So, kira je lah. Guna je kalkulator. 10 bahagi 15 per 60. So, awak akan dapatlah jawapan dia. 40 km per jam. Settle soalan A. Soalan B. Nyatakan tempoh dalam jam Farid bermain badminton. So, nak tengok kat mana tempohnya. Daripada minit ke 15 ini. Sebab sini dia dah sampai kompleks. Dan sini semua dia main badminton sampailah ke sini. So, tempoh dia tu, tempoh main badminton tu adalah daripada minit 1.35, tolaklah dengan minit 15 tu. So, kita akan dapat jawapannya adalah 120 minit. Tapi, dia nak dalam jam. So, kita kena tulis 2 jam. Habis. So, A settle, B settle. C. Hitung nilai K. Kat mana K? K adalah di sini. K. Warna kuning tu.
Hitung nilai K jika Farid pulang ke rumah dengan laju 80 km per jam. Okey, again, laju adalah jarak bahagi masa. So, laju dia kata 80 km per jam. So, pastikan jarak dalam kilometer, masa dalam jam. Okey, so kita tengok graf ni. Bahagian mana yang dia pulang ke rumah? Bahagian sini lah. Okay, dia dah habis main, dia pulang ke rumah. So, kita tengok bahagian sini saja. Okey, dia daripada sini, jaraknya adalah 20. So, dia turun sampai ke nilai kosong. Okey, daripada sini 20, sini kosong. Jadi, jarak tu adalah 20 lah. Oops. So, jarak tu adalah 20. Masa? Masa tak tahu sebab dia bagi K. Kita tak boleh nak tolak. So, kita buatlah masa tu. Cikgu letak je dulu masa tu sebagai X lah. Cikgu letak X. Okay, so 20 ni adalah 20 km. X ni adalah X jam. Okay, so kita nak cari nilai X. Berapa jam? Okay, so apa yang kita akan buat ialah X sama dengan 20 bahagi dengan 80. So, X tu adalah 1/4 ataupun 1/4 lah. 1/4 ni dalam jam Sebab cikgu dah set jarak ni dalam kilometer, X ni, masa ni dalam jam. So, X pergi sana, 80 turun sini. So, kita dapat X tu adalah 1/4 dan 1/4 tu adalah 1/4 jam. So, kalau dalam minit, 1/4 jam berapa minit? Suku kan? Suku jam. Suku jam bermaksud 15 minit. So, masa yang dia ambil untuk balik ke rumah tu adalah 15 minit. Okay. Jadi, bolehlah kita cari nilai K. Sebabnya, dekat sini kita tahu sini dia ambil masa selama 15 minit nak balik rumah ni. So, daripada 135, kita akan tambah lagi 15 minit. Okay, so nak cari nilai K. K adalah minit 135 tadi. Kita tambah lagi sebanyak 15 minit. So, jawapan untuk K ialah 150. Bermaksud dekat sini sebenarnya sini adalah 150. So, 150 tolak 135, kita akan dapat ini perbezaan masanya adalah sebanyak 15 minit. Okey, so itu sahaja untuk soalan 9. Kita tengok soalan 10. Okey. Soalan 10, rajah menunjukkan sektor FCE. So, sektor FCE ni, tengok yang dalam ni. Ini F, ini C, ini E. So, ini adalah sektor FCE yang tak berlorek ni. Dengan pusat E dan semi bulatan ABCD. So, semi bulatan ni yang inilah A, B, C, D. Dengan pusat O. So, pusat dia kat sini. Okey. Dia, apa lagi maklumat dia bagi? Dia beri bahawa diameter semi bulatan. So, semi bulatan yang ni, yang merah ni. Semi bulatan yang merah. Dia beri diameter dia adalah 21. So, kalau diameter 21, jejarinya adalah separuh lah. So, separuh daripada 21 dia adalah 10.5. Okey, kemudian dia bagi tahu lagi AF, mana AF? Sini AF sama dengan FE sama dengan ED. Maksudnya ni sini sama panjang dengan sini, sama panjang dengan sini. Sinilah cikgu buat macam ni. Ini
sama panjang dengan sini, sama panjang dengan sini. Okey, so tadi kita dah tahu diameter tadi adalah 21. So sekarang ni dia ada 3 bahagian yang sama panjang. So 21 bahagi 3, kita boleh dapat sini 7, sini 7, sini 7. Okey, 7, 14, 21. Okey, lagi sudut diisi 30 darjah. Diisi. Diisi. Okey, jadi maksudnya sudut kat sini adalah 30 darjah. So, kalau sini 30 darjah, yang dalam ni selebihnya ni, ni garis lurus 180, tolak dengan 30, maksudnya dalam ni adalah 150 darjah. So, apakah soalannya? Soalan kata cari luas. Okay, luas dalam cm persegi kawasan yang berlorek. Nak yang berlorek sahaja. So, nak cari kawasan yang berlorek, senang je lah. Kita ambil je luas semi bulatan. Kita tolak dengan luas sektor. Okey, luas berlorek sama dengan, kita cari dulu luas semi bulatan. Tolakkan dengan luas sektor. So, tengok luas semi bulatan. Apa rumus untuk semi bulatan? Kalau bulatan ialah, kalau luas dia ialah pi j kuasa 2. So, kalau semi bulatan dia adalah setengah lah daripada pi j kuasa 2. So, 1/2. Setengah ialah 1/2. Daripada pi. Pi adalah 22/7. J kuasa 2. J tadi dah tahu dah semi bulatan, jejarinya adalah 10/5 kuasa 2. Tolakkan dengan luas sektor. So, luas sektor ni kita kena consider sudut dekat dalam ni lah, 150 darjah. 150 darjah daripada keseluruhan 360 darjah. Okay. Lepas tu, samalah rumus luas bulatan juga kan. So, luas bulatan ialah pi j kuasa 2. So, pi tu adalah 22/7. Jejari kuasa 2. Jejari dia berapa sekarang ni? Jejari dia, yang ni betul. Ni jejari dia. So, inilah jejari dia. FE. Sebab ini adalah pusat dia. So, FE tadi kita dah tengok dia adalah bernilai 7. So, jejari tu adalah 7. Okey, sini 7. Sini pun 7. Kan tadi 21 bahagi 3 bahagian dapat 7, 7, 7. So, ini adalah 7 kuasa 2. So, kita kira je lah. Okey, so yang ini depan ni awak akan dapat 173.25. Tolakkan dengan yang bahagian belakang ni. Bahagian belakang ni, kira ni dulu. So, yang dalam bracket tu awak akan dapat 64.1667. Ni cikgu dah pesan ya, jangan bunda banyak sangat. Okey, dekat sini jangan bunda lagi. Okey, jangan bagi jangan bagi 64.2 ke. Okey, kekalkan 4 ataupun 5 desimal dekat sini. So, ini awak tolak. Lepas awak tolak, barulah awak bundarkan. So, jawapan dia ialah 109.08 cm persegi. Tu soalan A. Soalan B, dia nak perimeter. Perimeter kawasan yang berlorek. Okey, so perimeter... dah conteng banyak sangat, cikgu nak padam dulu sikit. Boleh ke ni padam? Boleh. Cikgu nak padam dulu sebab nanti nampak serabut. Okey, sebab cikgu nak tunjuk perimeter yang mana. Perimeter kawasan berlorek. So, cikgu guna warna oranye ni.
So, perimeternya ialah, mestilah perimeter ni ukur lilik kan. So, mesti yang ni. Lepas tu lalu sini. Lalu sini. Lalu sini. Last sekali sini. Okay. Perimeter maksudnya ukur lilik kawasan yang berlorek. So, perimeternya ialah lengkuk yang ni, yang besar ni ialah ABCD. Tulis ABCD. Kemudian tambah dengan okay, dari sini ABCD. Lepas tu dia pergi kepada DE ni. DE. Kemudian dia pergi kepada EC. Kemudian dia tambah ni lengkuk CF ni. Lepas tu last kali ialah FA. Okey. ABCD. ABCD ni adalah lilitan bagi hemisfera pula. Lilitan bagi semi bulatan. So, kalau luas bulatan kita ada pi j kuasa 2. Tapi kalau lilitan kita ada 2 pi j. Okay, itu kalau satu bulatan penuh. So, kalau separuh bermaksud 1/2 daripada 2 pi j. Okay, so 2 dengan 2 cancel. Bermaksud kita cuma perlu cari pi j. Okay, kemudian DE. DE tadi kita dah jumpa kan, dia 7 kan. So, DE ni adalah 7. So, tak ada masalah DE 7. EC. EC tadi dia sama dengan FE. Okay, sebab dia jejari bagi sektor ni. So, 7 juga. Lepas tu CF. CF ni lilitan bagi sektor ni. Lengkuk ni. Okay, so yang itu kita kena consider dia punya sudut. Sudut dalam ni adalah 150 darjah. Okay, kalau satu bulatan penuh ialah 2 pi j. So, kalau dia sektor sahaja, sebahagian sahaja, kita kena consider sudut dia. Sudut dia adalah 150 darjah dengan 360. Okay. Lepas tu, darab belah dengan 2 pi j. Tu CF. Okay, kemudian last kali ialah FA. FA pun sama, okay, dapat 7. Jadi, cikgu nak asingkan dulu. 7 campur 7 ialah 21. Okay. Kemudian tambah dengan pi j yang ABCD ni. Pi j yang ABCD ni, pi kita guna 22/7. Jejari pula macam mana? Sebab ini adalah semi bulatan. So, semi bulatan tadi jejari kita adalah 10/5. Kemudian kita tambah dengan yang ni. 150 dengan 360 darab dengan 2 pi j. Okay, darab dengan 2. Pi ialah 22/7. Jejari bagi sektor tadi adalah 7. Okey, so macam biasa, kira je lah guna calculator. So, this part awak akan dapat 33. Ini awak akan dapat 33. Dan yang belakang ni awak akan dapat 18.33. So, ambillah 33. Ambil 4 atau 5. Lepas tu tambahkan semua sekali. Barulah awak bundarkan. So, jawapan dia should be 72.33 cm. So, itu soalan nombor 10. So, kita move kepada soalan terakhir.